Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kepada semua yang mengikuti perkembangan FB saya. Okey, seperti yang saya janjikan, kita mula pukul 10 malam ni. Waalaikumsalam. Malam ni malam Jumaat ya, jangan lupa ya. Okey, kita teruskan. Saya target sekarang kita mula ke 10. Saya rasa lewat 10.30 lah saya sharing 10.30 kita berhenti. Saya cuba. Dan topik malam ni ataupun apa yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah berkenaan dengan kaunter Bio Alpha Holdings Berhad ya. Kita panggil Bio Holdings saja. Apa nama tu? Oh, Azlin. Waalaikumsalam Azlin. Apa nama tu? Apa yang saya nak share kan ya, benda ni dia menjadi volume yang paling tinggi kan hari ni ya. Volume paling tinggi. Saya rasa ramai daripada kita yang malam kewajipan. Ramai daripada kita yang agak teruja, dan juga mungkin ada daripada kita yang sedang mendengar ni ada masuklah dalam kaunter ni. Ada pun mungkin pula dah keluar ambil profit kan, insya-Allah ambil profit. Apa nama tu, macam mana saya nak mulakan ya. Kaunter Bio Holding ni dia baru bergeraklah sehari dua ni kan, dan malahan hari ni lah yang dia paling kuat naik ya. Satu yang saya nak share adalah kaunter ni sebelum ni sebenarnya dia masuk satu kategori yang saya masukkan dalam kategori yang kita panggil kaunter Wyckoff tu. Kaunter Wyckoff ni salah satu definisi dia adalah kaunter-kaunter yang lama mendata. Dia panggil mendata. Kita masukkan dia dalam kategori kaunter yang disebut sebagai Wyckoff ya. Jadi lama dia mendata, malahan dia sikit-sikit downtrend, mendata dalam 20 sen. Sekali sehari dua ni meletup. Meletup kan. Jadi kaunter-kaunter mendata ni memang seronok tau kalau kita dapat tangkap mana-mana kaunter yang tengah mendata ni. Sekali dia meletup tu kira lebih daripada berbaloi lah namanya kan. Jadi kalau ada sesiapa yang nak melabur dalam kaedah Wyckoff ni, apa nama tu, ataupun apa nama tu, yalah kaedah yang ini satu cara yang kita ada rezeki untuk buat duit besar ya. Tapi apa juga yang kadang berlaku tu adalah begini. Kita tak tahu kan sebenarnya yang dah berlaku ni, kita dah tahu lah ya. Semua orang dah tahu kan, dah tahu. Tapi mana sebelum ni kita tak tahu. Ramai orang tak tahu apa yang berlaku pada kaunter ni, tiba-tiba dia meletup ni. Mana sebelum tu dia mendata. Pertama yang saya nak share malam ni ramai daripada kita kadang-kadang ada dalam kaunter yang macam ni. Tapi bila kita dah pegang lama tak tahan, tiba-tiba dia bergerak. Kita akan cepat keluar. Kita akan cepat jual. Cepat jual sebab kita rasa Allah janji dapat duit balik. Aku jual lah. Jual. Dapat modal kan. Lepas tu, kira apalah istilahnya tu, terpinga-pinga lah kan. Terkebil-kebil lah mata apa ni, terlepas peluang. Sedangkan kita dah ada dalam kaunter ni, tapi kita dah cepat sangat keluar. Tu dia kan. Cepat sangat keluar ni pun tak elok cuba fahamkanlah ya. Tak elok. Tapi kalau boleh kita bertahan selama yang boleh. Tu pasal lah lagi satu, kadang-kadang apa nama tu, kita kena ada sistem lah. Ada sistem. Kalau kita kata kita beli, kaunter naik, lepas tu jual saja kan, jual lah, janji untung ke whatever kan. Tapi mana kita tak sempat lah pula nak ride the profit kan. Let your profit run semua tu tak sempat lah. Kalau kita ada lah satu
satu pemahaman kita jual asal untung, tak boleh lah kan. Minta maaf saya tak dapat ataupun saya tak nak komen lah ke kaunter lain sebab saya punya fokus malam ni sebab banyak benda yang saya nak share pasal buy holding ni. Kalau boleh you all dengar, concentrate pasal buy holding dah je. Saya tak nak komen pasal kaunter lain. Apa nama tu? Okey, berbalik buy holding secara sentimen dia, news keluar. Bila news keluar je dia naik kuat. Tapi kalau segi fundamental, kadang-kadang kita belajar pasal fundamental, di mana fundamental ni seperti saya mention sebelum ni lagi, kita kena tengok kan fundamental ni. Tapi hakikatnya seperti yang depan mata saya ni, sambil cakap ni saya memandang kepada Galaxy Screener sebagai panduan saya. Bila tengok fundamental ni, yang kita tengok bulan 3 kan, report yang bulan 3, dia rugi 5 juta kan. Malahan dia punya profit margin punya tu jatuh macam tu kan. Tapi perlu juga saya tekankan seperti biasa, fundamental yang kita menengok ni adalah benda yang dah basi saya suka guna ayat dah basi. Bulan 3 punya fundamental. Jadi kita sekarang ni bulan 7 kan. Jadi kan saya nak kaitkan dengan dia panggil analisa teknikal pula kenapa kita perlu juga faham analisa teknikal. Tetapi kenapa kita tak perlu pula ataupun jangan tinggalkan langsung lah cerita fundamental ni kan. Satu tadi sentimen sentimen sekarang ni masih lagi sentimen COVID, sentimen healthcare kan. Bila keluar je news yang berkaitan dengan healthcare ni ke, macam yang ini ni keluar news pasal nak supply kan health product ke negara China, tiba-tiba harga saham dia naik Okey, jadi macam mana kita nak kaitkan dengan antara kenaikan saham ni disebabkan apa kan? Okey, first tadi sebab news sentimen, ada keluar news yang sangat baik, yang sangat bagus, maka harga dia melompat naik melompat naik. Kedua, dalam saya selalu sharing dalam saya punya kelas, pertama kita tengok belah fundamental ni kan. Dua poin fundamental yang kita tengok, saya menggunakan dia panggil kaedah Ken Slim Dua poin tu adalah tak pernah main saham itulah, kenalah mulakan cara perlahan-lahan, jangan rushing lah kita nak pilih counter tadi kan. Tengok bila current quarter earning ni sebenarnya kita guna ayat current kan, sebenarnya bukan current lagi dah. Current quarter earning tu quarter earning bulan 3 lah balik example kan, bukanlah current pun. Kalau current tu maksud sekarang kan. Tapi itulah hakikatnya pasaran saham. Result tu, quarter result tu dia keluar lambat lah senang cakap lambat. Kemudian bila keluar quarter report pula kan, QR semua orang konon lah menunggu lah QR lah, bercerita pasal QR kan. QR ni pun contoh QR yang bulan 6 ni kan, lagi berapa bulan tu, bulan bila tu lambat lagi keluar. Jadi bila you all overexcited lah dengan QR tu, tak ada apa pun sebenarnya, tak ada apa pun sebab benda tu dah kebasi juga. Tapi kalau tanya saya, Abil kenapa ajar apa kan, itu adalah kaedah. Dan juga kita hanya menengok dua benda ni, dia panggil lagging indicator. Lagging, bukan benda leading indicator yang kita nak beria sangat tengok Kalau contoh yang current quarter earnings dengan annual earnings ni ataupun quarter report tu, benda yang dah basi, dia keluar tu benda lambat. Tapi tengok jugalah, sebab dia itu kaedah kita nak tengok apa yang berlaku kepada syarikat sebelum ini Tetapi okey, balik dalam cerita cancelling method ni, apa yang paling penting sebenarnya bila N tu stand for new. Jadi di situlah pula dia panggil leading indicator. Dalam analisa fundamental ni, leading indicator dia adalah news.
Dalam CanSlim dia N tu, yang CAN, yang N tu ya, news. Bila news meletup, news keluar, harga saham terus naik. Itu panggil leading indicator. News sebagai leading indicator. Kenapa? Dan juga N juga stand kepada dia sebagai apa panggil? New development, new contract. Ya, macam base case Bio Holding ni, dia dapat new contract kan, dapat new business. Itu pasal harga saham dia melompat naik. Jadi dalam kaedah CanSlim tadi ni yang saya selalu share masa kelas saya, N tu sangat penting. Dan N tu adalah benda yang terkini lah, yang terkini ya. Dan akhirnya harga saham tu macam Bio Holding dia hari ni tu sendiri dia boleh naik terus paling tinggi, yang tertinggi tadi sampai I don't know all time high ke 52 week high ke lah, ke new high lah, kan naik tu kuat sangat ya. Seolah-olah satu hari dah apa panggil tu, in a way macam dah game over dalam masa satu hari. Satu hari dah selesai. Itu pun kadang-kadang banyak tak eloknya lah ya. Di situ jugalah kenapa saya spend some time ni dengan you all. Yang kita faham sekarang ni, pasaran saham ya, rupanya betul lah sejarah berulang kembali. Selalu saya sebut jugalah ya, umur saya sekarang 57. Masa umur saya 30 tu ya, umur saya 30 berapa tahun lepas tu, 27 tahun lepas kan. Benda ni berlaku tau. Benda ni berlaku dulu ya, di mana pada tahun tu dia panggil tahun 1993, dia panggil super bull run ya. Harga saham naik menggila-gila. Dan volume macam sekarang ni hari-hari semua menyebut 12 bilion dan whatever kan. Sebenarnya masa umur saya 30 tu, pernah pada satu hari, satu ketika ya, harga saham di Bursa Malaysia ni, volume dia mengatasi volume di Amerika Syarikat. Itu macam tak logik ya, tapi saya ingat lagi tu peristiwa tu. Volume kita ni, sebuah negara kecil, volume kita mengatasi volume Amerika Syarikat. Saya rasa mungkin sehari ke lah, whatever lah, tapi benda tu dalam ingatan saya pernah berlaku. Jadi rupanya cerita yang 27 tahun lepas tu berlaku sekarang. Berlaku balik sekarang. Saya tengok kenaikan harga saham dan juga volume ya, macam yang berlaku semasa itu, semasa tahun 93 dia panggil super bull run ya. Jadi apa yang saya nak beratkan juga sekarang ni, cerita dengan you all ni adalah tentang apa yang berlaku kepada pasaran sekarang. Benda ni seolah satu sejarah yang akan berulang kembali. Sejarah pasal pasaran saham ni kan. Saya tengok terlampau ramai, banyak budak muda sangat masuk sekarang ni. Lahir tahun 90-an saya tengok. Kan? Mana you all ni terlampau mentah. Terlalu muda sebenarnya untuk masuk ke dalam pasaran saham ya. Jangan marah lah saya cakap macam ni ya. Ini hakikat ya. Bila you all umur baru 20-an ni, dah mula berkecimpung dalam pasaran saham ni kan, saya tak naklah kata tak sihat lah ke apa kan. Baguslah mula pada muda ya. Tapi apa ni, hati-hatilah sebab you all ni belum matang lagi ya, belum matang. Jadi you all banyak sangat nanti besok akan terpengaruh dengan emosi ya, dengan emosi yang terang cakap akhirnya akan membunuh you all balik. Itu adalah hakikat pasaran saham. Jadi saya ulang minta maaf cakap, saya bukan nak menakutkan you all, tapi hati-hati. Pasaran saham ni jahat jahat tu terang cakap lah, jahat. Dia guna ayat kampung lah, jahat. Dia tariknya orang masuk, lepas tu nanti you all hilang akal. Lepas tu kenalah pula balik besok. Macam kita orang lama ni, satu hari besok kan kena kan, apa nama tu, apa ni, itulah cerita berita ni kan. Berita yang you tulis ni kan, berita ni kan. You tahu berita tu kan? You agak siapa yang tak tahu berita tu sekarang? Nak cerita berita ni kan, semua orang dah tahu. Semua orang dah tahu ya, semua orang dah tahu. Jadi apa maknanya? You ingat you tahu seorang kan pasal 2 bilion tu kan. Orang dah tahu, semua orang dah tahu, semua orang boleh baca mana-mana.
Lepas tu harga saham tu dah naik gila-gila. Okey, sekarang ni saya nak share. Dari segi fundamental tadi, yes, of course, dia panggil dalam Ken Slim ni ada N tu bagus, ada some new lah, new development, cerita kontrak dapat semua ni kan. Okay, fine. Okay, masalah sekarang. Okay, kita pergilah ke topik ni berapa jam ni? Kita nak habis 10.30, dah 15 minit saya mengomel lah. Okay, sekarang ni, tadi saya bagi use sikit sebanyak cerita pasal fundamental apa nama tu, belah fundamental. Sekarang ni saya nak cerita belah technical. Belah technical ni dia panggil ada tiga apa nama tu, asas analisa technical ni yang kita kena faham tu betul. Pertama tadi adalah, okey, macam cerita agama lah. Ni malam Jumaat ni kan. Rukun Islam ada 5 Rukun Islam ada 5. Maka rukun analisa teknikal ni ada 3 saja. Tapi cuba fahamkan betul-betul. Dalam analisa teknikal ni, pertamanya dia panggil, kalau cakap buku market action, discount everything. Okay. Kita Melayukan lah kita Melayukan. Maksudnya market action ni maksudnya price action. Kita sekarang fokus cerita buy holding price action, harga tu, aksi harga tu menggambarkan segala-galanya. Menggambarkan segalanya. Pertama yang dia gambarkan adalah bila harga tu naik, ada cerita di sebaliknya kan. Dia bukan naik kosong-kosong. Itu cerita naik meletup tu kan. Dia bukan cerita kosong-kosong mana ada cerita di sebaliknya. Maksud saya pun bukanlah kata, saya rasa ini bukanlah purely syndicate goreng ke, bukan sebabnya ada faktor news yang keluar dan news tu yang bagus. Jadi alhamdulillah, siapa yang sempat masuk dan buat duit, alhamdulillah. Itu satu. Jadi you all kena faham, kenaikan sesuatu saham tu bersebab. Jadi market action discount everything, market action reflects everything, price action, price movement reflects everything. Okay, itu satu cerita. Yang kedua, kenaikan harga ni atau penurunan harga ni terjadilah. Falsafah nombor 2 analisa teknikal adalah price move in trend. Harga bergerak mengikut trend trend. Jadi trend dia uptrend, menaik, uptrend, downtrend dengan sideway. Okey, apa yang saya suka tekankan di sini, kenaikan yang paling elok dia panggil 45 degree. Maksudnya kenaikan tu slow and steady. Itu dia. Dalam saham ni, kenaikan yang terbaik adalah kenaikan slow and steady. Jadi berbalik kepada buy holding ni, dia tidak sekali-kali masuk dalam kategori naik slow and steady kan. Dia naik, apa nama tu, cakap orang putih dia panggil spike sudden spike dengan harga dan sudden spike dengan volume kan. Dengan lain perkataan, apa yang berlaku pada hari ni kan, is not very healthy. Itu yang saya boleh cakap is not very healthy. Tak berapa sihat. Sesuatu harga saham yang naik terlalu kuat dalam sehari ni, dia panggil macam naik meroket ni kan, dia tidak sihat. Dia tak elok Jadi kena hati-hati. Jadi nak panggil lah macam trend kan, kita panggil uptrend, downtrend, sideway. Yang ni nak panggil trend apa ni? Nak panggil trend apa? Satu hari mencodak macam tu kan. Jadi dia tak masuk pun kategori dalam falsafah analisa teknikal tu. Price move, harga bergerak mengikut trend. Sedangkan pergerakan hari ni dia bukan trend. Dia spike, nama dia kan, spike. So maknanya dah ada satu unsur yang tidak sihat, yang tidak baik kepada kaunter ini Apa lagi yang saya nak share adalah dari segi candle tu pula kan. Candle tu, kalau you tengok candle, harga tertinggi pada hari ni, harga yang mencecah tertinggi pada hari ni, berbanding dengan harga penutup jauh harga penutup jauh ke bawah
daripada harga tertinggi ya. Dari segi itu kan kita panggil dia ada lidi, macam lidi ya, macam lidi dekat atas. Itu adalah satu petanda yang tidak baik. Satu yang tidak baik kepada saham ini ya. Tak baiklah, maksudnya maknanya pada penutup tadi ya, harga penutup tadi dengan harga tertinggi tadi, saham ni dua kan, seorang untung seorang rugi, seorang beli seorang jual kan. Jadi kalau siapa yang sempat menjual kat kemuncak di pucuk tu, alhamdulillah lah, you malam ni seronok lah, malam Jumaat tidur seronok aku jual paling tinggi. Kalau yang beli tadi, kalau yang beli paling tinggi tu pula macam mana? Kan, dia tak boleh tidur lah satu malam kan. Jadi saya juga suka share tentang cerita basic lah, basic. Kalau harga dah naik kuat sangat, you all yang nak yang budak-budak baru ni lah ya. Saya panggil budak-budak je lah ya. Apa engkau orang ni banyak umur anak saya sekarang ni. Pakai anak ya. Saya ni dah berbapak ya. Apa nama tu? Jangan buat perangai kita orang lama ni lah. Kejar-kejar harga ni. Tak ke mana tau. Tak ke mana. Akhirnya you all pun besok terkena lah juga kan. Okey, itu saya bawa kepada konsep yang ketiga ya. Konsep yang ketiga dalam analisa teknikal ni dia panggil sebagai history repeat itself. History tend to repeat itself. Maknanya sejarah selalunya akan berulang kembali. Dan you all ni baru-baru ni pula kan melakar sejarah lama kami. Sejarah kami ni maknanya saya lah orang lama-lama ni kan. You all muda-muda ni melakar sejarah lama, bukan melakar sejarah baru sebenarnya kan. You all melakar sejarah lama. Ni hello brother. Dekat Australia ni, don't carry the baby. Itulah. Kita orang lama man, orang lama. Apa nama dia dah macam-macam kena kan. Jadi kita sekarang ni banyak cara menasihat, terutama yang muda-muda ni. Jadi bila kejar counter ni, tadi dah ada kena lah, senang-senang kan dah ada kena ya. Jadi apa lagi saya nak cakap ya. Jadi maknanya history tend to repeat itself tu, maknanya you all lah sekarang pula lah. You all lah sekarang yang repeat cerita lama ni. Cerita mengejar, lepas tu cerita hilang akal, cerita beli secara emosi kan. You all pula sekarang. Lalu perkara-perkara begitu. Saya tak kata orang lama tak terkena kan, tapi orang lama ni kalau patut dia dah berpengalaman, dia tak buatlah perangai lama. Perangai lama tu macam cerita perangai mengejar ni. Tapi you all yang tak biasa ni kan, sempatlah mencari pengalaman mengejar saham kan, terkena kan. So okey, nak nasihat lagi. Itulah yang saya boleh cakap dulu satu. Okey, jadi jangan kejar harga. Lagi satu lah ya. Perangai duduk depan komputer ni ya, duduk depan komputer sebenarnya tak elok. Malam ni malam nasihat lah kan. Malahan saya selalu lebih berbentuk nasihat kan. Sebenarnya ada benda yang saya boleh share dalam masa sama nasihat kan. Apa nama tu? Bila dah lupa dah. Mengejar ni, mana jangan buat perangai mengejar, akhirnya akan kena. Apa nama tu? Apa yang saya nak share lagi ni, cerita history repeat itself ni kan. Okey, lagi satu. Apabila sesuatu harga dah naik tu kuat sangat ya, kalau boleh saya tak tahulah sejauh mana you all faham sekarang ni analisa teknikal ni kan. The moment harga bergerak agak kuat ya, sama ada naik atau turun sebenarnya. Dalam kes bio holding ni naik kan, terus tukar time frame. Dia panggil tukar time frame ya. Maksud time frame ni, kita selalu tengok chart ni. Sekarang kita cerita pasal analisa teknikal tengok chart. Kita gunakan time frame daily kan, daily chart ya. Automatik bila you tengok harga naik kuat sangat, volume naik kuat sangat, terus tukar time frame, dia lepas daily ni, kalau saham dia terus pergi hourly. Hourly kan. Sebenarnya pula apa nama tu, kalau boleh, kalau dah kuat semacam tadi ni pun kan, boleh tukar lagi, tukar kepada 30 minutes ya.
apa nama tu, Oden tadi, sebaik kau tulis balik ni, siapa ni Oden ni? Ya, saya nak cerita pasal apa panggil depan komputer ya. Saya pun cerita pengalaman ya, masa saya muda macam korang sekarang ni. Minta maaf lah, saya guna ayat korang lah, korang. Sekarang budak muda suka guna ayat korang kan. Masa umur korang ni dulu, depan komputer tak lepas tengok komputer kan. Jadi adakah itu satu yang baik, satu yang bagus? Konon nak jadi full time trader bagailah. Terang cakap lah, no. Kecuali you nak lalu pengalaman saya dulu kan. Saya rasa saya dah buang masa. Saya banyak buang masa dalam hidup saya. Konon lah nak jadi full FTT lah, full time trader lah, intraday trader lah, nak jadi scalper lah. Sorry cakap lah. Handsome ke? Mana handsome dah? Tak handsome lah. Dulu handsome, sekarang tak handsome. Apa ni, minta maaf ya, saya cakap macam ni. Maksud saya, kalau you main forex, mungkin you boleh nak scalping. Dalam bursa Malaysia ni, scalping tu tak perlulah. Kadang-kadang takut tak boleh cover commission. Tapi kalau you tak faham apa saya cakap ni, buat dulu, nanti baru you all akan faham apa maksud saya. Kalau boleh jangan scalping ni lah ya. Kadang tak cover commission, lepas tu you letih duduk depan komputer tu kan. Konon nak jadi full time trader kan. Konon apa ni, nak duduk tepi pantai kan, tengah laut ke. Tapi kalau dah ada komputer je, apa cerita? Kan saya dah 22 tahun depan PC tu lah. Takkanlah sampai bila-bila 22 tahun ya, sensitif ayat tu ya, 22 tahun. Siapa yang baru 22 bulan depan komputer? Apa nama tu, in a way wasting our time. Jadi saya boleh kata, saya boleh beri nasihat kan, kalau boleh you buat you mind swing namanya. Maaf lah guna ayat mind je kan, saham dia kan. Swing trading lah, saya recommend mind swing trading. Swing ni maknanya beli hari ni ingat biar tak handsome janji kaya. Apa ni, kita beli hari ni, simpan besok, lusa, dalam seminggu. Itu saya masih lagi rasa okey. Dia panggil swing trading. Tapi kalau nak intraday ni pun, intraday pun saya kata okey lagi lah. Tapi sekali-sekali lah. Ataupun cuba jawab kat sini, berapa orang kat you all tu, you all ni yang sekarang ni tak kerja ni, ataupun kerja sendiri. Ataupun boleh ke you kalau kerja sendiri pun you mesti sibuk kan. Kalau kerja dengan orang atau makan gaji pun lagi dah tak betul. Kalau you konon pula nak main intraday semua ni kan, tak boleh lah kan, sebab you ada kerja hakiki kan. Jadi saya nasihatkan, jangan main intraday, mainlah swing trading dan juga melabur bursa lembab. Betul lah. Swing betul, swing lagi ni lah. Bursa tak sesuai lah untuk yang intraday. Kadang-kadang boleh, ada counter yang macam ni tengah aktif kan, tapi intraday tu pula mungkin tak sesuai dengan you sebagai apa nama tu, kalau makan gaji, ada kerja lain kan, tak baik lah pula kan. Okey, ada yang sebut dengan saya 15 minit saya tak pakai. Kalau nak cuba, you cubalah pakai 15 minit. Tengok macam mana you rasa. Kalau boleh pakai 15 minit saya tak pakai. 15 minit ke bawah tu saya lebih kepada siapa yang nak main forex lah. Tapi swing tu macam mana? Swing tu maknanya beli hari ni, minimum dia beli hari ni, jual besok. Itu dah kira. Itu buy today's BTST lah tu. Buy today, sell tomorrow. Ada pula satu kaedah BTST, buy today, sell tomorrow. Tapi sebenarnya beli hari ni, bila kita start fikir jual besok, lusa ke seminggu ke, kita panggil swing. Swing lah macam ayun, swing trading. Intraday tu hari yang sama kan. Okay? Jadi ni lagi satu. Apa yang saya boleh nak share buat masa ni adalah tentang tadi ni konsep ni. Kalau kita duduk depan komputer ni kan, saya nasihat apa nama tu, depan komputer ni macam zaman saya dulu pernah sempat tau, nak cakap ke tak pernah sempat pakai 2 biji BMW ke apa ke lah kan. Memang satu ketika dulu boleh duduk depan komputer, boleh buat duit, pasang saham tengah hot betul kan, boleh. Tapi masalahnya susah nak maintain
maintain tau, susah nak maintain ya. Sebab duduk depan komputer ni, saya tak nak gunakan ayat pula macam berjudi ya. Tak nak lah guna ayat berjudi ya. Tapi macam zaman dulu, ingat tak yang saya selalu pun tak suka you all buat tu, main kontra sebenarnya kan. Dulu ada sistem boleh main kontra, sekarang pun boleh. Kalau you all sign collateralized account tu main kontra kan. Masalahnya begini tau, kalau duduk depan komputer ni, saya bolehlah kategorikan macam duduk depan slot machine. Saya sendiri tak pernah main slot machine tu. Saya nak tengok dalam TV ke dalam ada lah kan. Macam duduk depan slot machine, you ulu duit, sekali dengar untung kan. Masalah untung tu, orang lain pula yang untung. Kau tempat lain untung, kita dengar seronok, excited kan. Betul. Jadi betul, tu semua betul. Jadi akhirnya depan komputer ni penat, letih, penat. Dan dia lagi satu cakap putih dia apa dia jadi macam, alah, kena lupa nak cakap ni lah. Dia bukan menguntungkan, dia opposite pada menguntungkan. Kita ingat kita menguntungkan kan, tapi tak. Macam kata macam berjudi. Jadi kalau boleh, jangan duduk depan komputer, jangan jadikan saham ni macam slot machine you menghadap komputer. Okey, you berapa orang main slot machine yang untung? Saya cakap ya, berapa orang main slot machine dia untung? Berapa orang? Memanglah dia untung kan. Kita dengar kodok, macam ni bunyi tu, kodok, keluar duit, keluarkan seronok dengar kan. Kau tak beli air, letak RM10, air tu RM1 kan, keluar RM9, keluar seronok dengar kan. Tapi akhirnya akan kena bila kita overtrade AJS. Jadi betul tu ayat tu. Terima kasih, jadi compulsive. Very nice word. Betul lah, jadi ketagih, semua tu betul. Kau tak percaya, macam ni lah. Dia ada dua kaedah dalam hidup kita ni. Ni suggestion sharing lah kan, malam Jumaat ni kan. Emosi lah kan. Ni kaedah dua. You boleh belajar daripada pengalaman sendiri, but you have to pay a high price. Kalau tidak, you belajar daripada pengalaman orang lain. Mana lagi elok kan. Kepada saya, tapi kadang-kadang kita ni dengar pengalaman orang ni, kita tak percaya. Kan orang cakap kan, mungkin kita kata pula dia dengki lah, apalah kan. Semua tu ayat tu betul ni. FOMO kan, lebu, fear of missing out, macam tu kan. Semua tu betul. Berbalik dalam saham ni juga, faktor emosi ni lah yang susah sekali ni. Faktor emosi ni kan yang paling susah. Balik kalau kita duduk depan komputer, komputer tu mudah tarik emosi kita. Dia tarik emosi kita. Komputer ni macam, saya dulu selalu gunakan ayat macam, ni pun kan nak cakap ni kan hati-hati sikit kan. Saya live lah ni kan, ramai mendengar kan. Tapi rupa nak cakap ke, duduk depan komputer macam duduk depan perempuan tu. Depan perempuan, kita lelaki lah, kalau lelaki kan duduk depan perempuan, tengok je kan, tengok je. Kita buat okey, kita okey, tak ada apa-apa kan. Lepas tu kan dia buka sikit kan, okey. Kita bertahan, sabar kan. Tapi nanti dia buka semua, hilang akal. Hilang akal kan. Sama je saham ni. Dia tarik kita, emosi kita pandang, nak tekan buy tak nak. Konon masa tu fikir logik lagi lah, ikut logik kan, logik. Bila harga naik sampai hilang akal tu, kita masuk. Keluar ayat tam ya. Kita tekan buy, kita beli tertinggi. Sebab apa puncanya? Kita duduk depan komputer. Okey. Jadi swing trading bukan macam berjudi kan. Yes, kalau swing saya tak anggap dia berjudi lah. Saya tak anggap dia berjudi. Saya masih juga macam ni lah ya. Saham ni pun kita boleh juga kategorikan dia berjudi. Kalau kita tak tahu apa, macam berjudi lah, tikam je kan, tak tahu apa. Tapi kalau kita ada kaedah, kita pilih FA yang bagus, kita tahu cara teknikal kan. Jadi saya rasa tak termasuklah kita usul berjudi. Kita bukan berjudi ya, maknanya kita mencuba dan berusaha.
Itulah cerita emosi ni. Emosi ni lah yang paling susah. Sebenarnya 90% adalah emosi. 10% adalah ilmu-ilmu yang kita boleh belajar akhirnya. Dan yang selalu masuk kelas saya, dia kata, Encik Nazari, bukan 90% emosi, 99% emosi. Saya kata suka hatilah nak sebut 99 pun betul. Masing-masing lah. Maksudnya pula emosi ni selalu yang paling jahat dalam peradaban saham. Jadi bagaimana? Ni last lah. Berapa dah ni? Kamu borakkan sampai tengah malam saya boleh borak. Dah terlebih pun 10.30 kan. Ni last dah lebih 10.30. Okey, jadi balik kesimpulan. Pertama saya cakap tadi, dalam saham ni tolong hati-hati, kawal emosi, jangan kejar harga. Dan antara kaedah yang kita boleh FA dan TA kena tenang dalam saham. Betul, ya, betul. Itulah antara yang boleh membantu kita semua sebagai pelabur, orang lama ke orang baru ke sama ya, adalah ilmu ya. Jadi belajar tahu FA, tahu TA. Saya selalu tambahkan dengan sentimen, kena tahu. Dan juga akhirnya belajar macam mana nak kawal emosi kan. Dan cakap dengan you, salah satu indikator yang saya memang selalu jadi pedoman dalam hidup saya ya, terutama saham ni, kita selalu yang paling takut ni beli di pucuk kan, beli di puncak, di pucuk kan, adalah RSI ni banyak bantu. Relative Strength Index ni banyak bantu. Menangis bucu kata apa ni, Relative Strength Index ni banyak bantu. Kalau you sebelum beli saja, beli apa-apa saja, tengoklah petanda indikator RSI tu. Kalau dah atas 70 okey lagi, 80 okey lagi ya, katalah kan. Tapi dah masuk je 85, 90 lebih tu, senang-senang cakap lah, janganlah sentuh lagi ya, jangan sentuh lagi. Chances nak buat duit tu terlampau sikit dah, terlampau sikit. Chances nak rugi tu terlampau besar ya. Jadi kalau boleh stokastik RSI pun boleh, tapi stokastik RSI ni dia lebih kat saya lah. Saya suka guna dia kalau sideway macam market ni. Kalau counter tengah yang trending ni, saya suka guna yang RSI tu. Saya panggil dia mak dia lah ya. Mak dia, stokastik dia macam adik dia, anak dia. Tapi dua-dua ni pun you boleh belajar elok-elok. Apa ni, itulah betul bos saya loss 4,000. Itulah dia kan. Tolonglah, banyak sangat kaunter dah terkena kan. Itu hari apa, PDZ lah, masa saya pergi Langkawi tu, saya dah cakap awal-awal dah, hati-hati tengok kan. Dia macam ni tau, kaunter-kaunter yang itu lagi satu yang jahat ya. Dia kadang tak banyak masa nak sharing kan. Kaunter bio holding ni ada jugalah disebabkan ada cerita ya, ada cerita. Separuh kaunter ni dia tak ada cerita. Kita masukkan dia dalam kategori yang dipanggil sebagai syndicate, counter syndicate. Maknanya syarikat tersebut, syarikat yang rugi, mati di pucuk menangis. Syarikat yang rugi, asalnya company yang rugi, tapi kena goreng oleh syndicate. Kalau counter macam ni lagilah kita menangis. Dia tolak, dia markup, dia distribute. Masa itulah kita membeli di pucuk kan. Melabur jadi melebur macam tu kan. Mati di pucuk, kadang nangis tak tahu nak nangis tak keluar mata lah kan. Tu lagi satu lagi ya, Anil. Kan banyak sangat saya nak sharing sebenarnya kan. Tu pasal saya selalu tekankan, nak main saham ni, nak melabur ni, biarlah duit lebih-lebih, duit lebihan. Sebab risiko dia besar, potensi dia besar kan. Mana ada boleh letak duit tempat lain boleh dapat macam ni punya untung kan, naik gila-gila kan. Tak ada dekat saham kan. Tapi dia high risk high game ya. You kena faham, high risk high game. High risk high gain lah. Mana boleh dapat untung besar tapi risiko sangat besar. Hati-hati lah. Geng Ferrari ya. Okey, dia orang ni geng Ferrari ni kan, dia orang lama tau. Dia start macam you all, belajar sikit-sikit, lama-lama dia buat duit dalam kaunter yang bagus-bagus kan. Sekarang ni dia orang kadang-kadang dah mula apa, nakal lah, maknanya dia orang pun dah mula kadang-kadang usik-usik ke kaunter yang main-main yang kecil-kecil sedikit ni kan. Tapi tu duit dah lebih, duit terlebih boleh lah kan. Apa nama tu? Ni kalau you nanya ni kan,
macam mana kaunter boleh masuk tak masuk lagi kan? Tolonglah saya BC Mall tadi cerita budak Ferrari pun cerita tu. Macam ni lah. Kalau saya jawab, saya boleh jawab setiap soalan you, saya boleh jawab. Tapi menggunakan kaedah analisa teknikal yang saya pun jenamakan Smart NR kan. Jadi kepada you all pula, tolong cari ilmu, tolong cari trading plan, tolong cari sistem you tersendiri. Sistem tu di mana yang you rasa you yakin dengan sistem tu boleh bantu you. The keyword, you ada ilmu, you ada sistem, dan you yakin sistem tu boleh bantu you. Macam ni lah. Kalau ada pun counter yang goreng, dia orang nak goreng, dia orang tu sedikit kan, tapi you tahu you ada cara you boleh join counter sedikit goreng ni pun, you join lah kalau you dah ada ilmu tu. Tapi kalau tak ada ni, selalu kita akan jadi mangsa. Jadi mangsa kepada sindiket ni. Kalau boleh, tak maulah kan jadi mangsa kan. Dan kalau boleh, sebaik-baiknya kita buat cara melabur. Cara melabur tu yang lebih terbaik lah kan. Melabur mana pilih kaunter-kaunter yang bagus. Ni kira Arin, saya sendiri Arin, memang saya masih maintain mengajar saya punya sistem Smart NR tu, dan saya yakin memang dia banyak membantu. Jadi saya sharing lah, saya sekarang masa saya untuk sharing. Tapi akhir kata juga, jangan lupa Redco Lau ni cerita orang lama, saya semua dah join semua dulu tu. Itulah, kalau nak cerita pasal benda ni tak habis 3 hari 3 malam kan nak cerita kan. Itu pengalaman saya dah lalu semua. Oh ya, terima kasih. Saya besok pagi ni kena tidur ni, pukul 9.30 pagi saya ada appointment berjumpa dengan Deputy Chairman SC Suruhanjaya Security. Saya besok pukul 9.30 pagi kena berjumpa dengan deputy dia dan juga dengan dia punya CEO SIDC. Saya ada program. Bukan program, ada meeting dengan dia orang tentang ni lah, tentang kita-kita semua. Mana dia orang sebagai penjaga amanah kan, watchdog kepada industri. Kami ni adalah intermediary, player intermediary, dan juga you all ni adalah you all player lah, you all yang player, kami intermediary. So kita memang target, kalau boleh biarlah win-win situation dalam pasaran saham ni kan. You all untung, kami sebagai broker untung, dan juga yang diorang tu pula makan gaji tu, menjaga kita tu sebagai watchdog ke apa semua ni, bursa yang run the whole thing ni, the system ni, biar diorang dapat bagi the best service kepada kita, kepada kita, so everyone can make good money. Itulah, sekarang saya tak berhenti nak berhenti bercakap ni dah. Dah pukul 10.45 dah. So terima kasih semua. Kita jumpa lagi lah. Kita jumpa lagi bila senang. Hari Sabtu ni pula saya akan berjumpa dengan dalam 90 orang remiser yang ambil CPE course. Tapi saya kena jumpa sekejap je lunch time. Sebab hari Sabtu ni saya ada kelas pukul 10 pagi sampai pukul 1. Jadi waktu makan tengah hari saya kena break sekejap. So saya ni sibuk lah, selalu sibuk lah. Itulah, macam besok ni ada meeting macam-macam hal lah, sibuk kan. Tapi saya buat kerja elok-elok lah. Saya cuba buat kerja elok-elok dan banyak sharing dengan you all. So senang-senang, kita jumpa lagi. Last kata, besok untuk counter bio holding ni kan, apa saya nak cakap, hati-hatilah. Kalau boleh, jangan nak masuk terdedah-redah je namanya. Jangan meredah je. Kalau besok nampak konon dia rendah pun, tak semestinya dah boleh beli. Kalau boleh, ada sistem, you ada sistem, gunakan sistem you. Kalau sistem kata beli, baru kata beli. Kalau sistem kata belum pula kata beli, walaupun dah rendah, jangan beli. Jangan simply buy because it's low. Low can go lower. Tapi belilah mengikut kaedah dan trading plan yang you ada. Okay, so selamat malam Jumaat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.